Hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan menjawab soalan 10A dari paper Terengganu SPM 2024. Okay. So paper Terengganu ini mengandungi a few questions yang saya already dah bincangkan dan saya dah share, tapi saya lupa bincangkan soalan nombor 10 ini. So today is the time for soalan nombor 10. So tak apa, kita bincang slowly and harap you faham apa that I'm going to tell for this question. But personally, I lebih prefer soalan nombor 9 ni lah. Saya rasa lagi senang dapat markah. But saya dah jawab dah yang tu, so now number 10 lah. Okay, so in exam it's up to you which one you nak jawab. As long as you jawab and you try dapat A+ tu dah good enough dah. Okay, so now the first question is, okay, Raja 10 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian bagi satu aktiviti untuk mengkaji satu sifat bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Okay, bahan P dan bahan Q dipanaskan dalam kukus air dan kedua-dua bahan itu mempunyai ikatan kimia yang berbeza. Okay, highlight the word ikatan kimia yang berbeza. Okay, so ikatan kimia yang berbeza maksudnya maybe ikatan ion, maybe ikatan kovalen, maybe ikatan datif, maybe ikatan logam, apa-apa je lah ikatan. Okay, so now cuba tengok, ni bahan P, ni bahan Q. Okay, dia kata bahan P melebur. Pepejal putih bahan P melebur. The keyword is melebur. And ni kekal dalam bentuk pepejal. So cuba tengok, ni melebur, ini kekal. Okay, fine. So based on that pemerhatian, you kena guess apa jenis sebatian. Okay, ingat jenis sebatian, bukan jenis ikatan. So jangan salah pula. Walaupun you kata itu adalah sebatian ion, but sebatian itu you tak letak sebatian, you letak ikatan ion, you kata still the word ion ada kat sana. No, we see the in front word also, either sebatian or ikatan. Sebab tu dua benda yang berbeza. Then terangkan perbezaan bagi pemerhatian yang diperolehi. So the first question, 6 markah ini sangat senang untuk dapat in case you faham the context betul-betul, that apakah sifat kovalen dan apakah sifat ion. If you faham benda tu, memang you don't have any problem lah to answer this particular question. Okay, so now saya tanya kat you, based on apa yang you dah belajar, yang saya dah mengajar berbulan-bulan ni, you rasa apa sebatian apa sebatian P, apa sebatian Q? Okay, sebatian P dia melebur, dia senang melebur, 10 minit dah melebur dah. So you rasa itu ion ke kovalen? Yes, kovalen. Kenapa kovalen? Sebab sebatian kovalen dia memang mempunyai takat lebur yang rendah. Okay, so sebatian kovalen. Bahan P, okay, right, sebatian kovalen. Okay, and bahan Q. Okay, so cuba tengok bahan Q apa. Okay, bahan Q dia tak melebur, dia kekal. So dia adalah sebatian ion. Kenapa dia sebatian ion? Sebab takat lebur dia sangat tinggi. Okay, disebabkan takat lebur dia sangat tinggi, dia capai takat lebur, that's why dia tak melebur, dia kekal je dalam bentuk pepejal. Dapat ke? So these are the first 2 marks untuk you. So baki ada lagi 4 markah untuk you cari. Okay, ingat, satu perbezaan, satu markah. So kalau macam tu, kena bagi 4 perbezaan ke? Sebenarnya tidak. Dia ada 3 je perbezaan, tapi one particular perbezaan tu dia membawa 2 markah. Okay, so nak bagi perbezaan ni nak bagi macam mana? Okay, saya suggest you nak bagi perbezaan, you nak terangkan perbezaan, better guna jadual. In chemistry guna jadual, terangkan perbezaan, tak ada masalah. In bio a bit salah sebab takut you tak bagi ayat yang lengkap. Okay, so it's bio, you deal with your bio teacher lah. Okay, so buat jadual cantik-cantik. Okay, saya walaupun guna tablet tapi terpaksa guna cara manual juga buat jadual. Geram-geram. Okay, so then you buat table cantik-cantik. Okay, bahagi table ni kepada 2. Kenapa nak bahagi kepada 2? Sebab kita ada 2 benda nak compare, betul tak? Satu sebatian P, satu sebatian Q. Okay, then you tutup tablet cantik, tablet pula table. Okay, then now, okay, ini adalah untuk sebatian atau bahan P lah. Okay, so ni untuk bahan P dan ini untuk bahan Q. Okay, so first thing first, you cuba tengok you punya tafsiran. You kata P adalah kovalen, betul? Q adalah sebatian ion. But kenapa
Kenapa you kata itu adalah covalent, itu adalah ion? Yes, the primary reason is dari segi takat lebur itself. You tahu takat lebur untuk yang mana rendah? Yes, untuk bahan P rendah. That's why dia cepat melebur, betul tak? Kalau dia takat lebur dia tinggi, mesti dia lambat melebur. Logik tak? Like you kan, you sangat kuat. Okay, let's say you go to boxing, you sangat kuat. Tak senang enemy nak tolak you daripada the court, betul tak? Kalau you tak kuat, you lemah, so you cepat akan ditolak keluar. So that is how takat lebur acts pun. If dia cepat melebur, kira takat lebur dia rendah. Okay, biasanya takat lebur we will see in between two things. Okay, kita letak dua benda ni. Okay, let's say benda ni dia cepat melebur daripada benda B ni. So kita akan kata benda A punya takat lebur lagi rendah berbanding benda B, sebab dia kan cepat melebur. Logik kan? So the first point is bahan P takat lebur dia rendah. Okay, tapi bahan Q takat lebur dia tinggi. I hope you agree dengan this point dengan saya. Saya compare based on the time yang dia take untuk melebur. Betul tak? Okay, now next question. Bahan P. Okay, you tahu bahan PU adalah apa? Sebatian covalent. Okay, you kata takat lebur dia rendah. Okay, ingat when we talk about takat lebur, takat didih semua, betul kita akan guess from the jenis sebatian. Saya mengaku, tetapi there is another one reason, which is takat lebur atau takat didih juga ada kaitan dengan daya tarikan antara molekul. Okay, macam you saya bagi contoh boxing tadi tu kan. Okay, let's say you punya muscle semua sangat kuat you punya force. Okay, so mestilah you susah nak kalah. So in this case, you rasa daya tarikan yang mana kuat? Bahan P ke Q? Yes, correct. Bahan Q yang lagi kuat sebab takat lebur dia tinggi. Tapi dia bukan daya tarikan, dia ada a specific name untuk daya tu. Untuk sebatian ion, daya dia ada a specific name. Untuk sebatian Q, daya dia ada, sebatian P, daya dia ada another one specific name. Okay, so macam bahan P, you tahu tu sebatian ion, betul? So you have to mention daya tarikan, apa nama daya tu? Yes, daya tarikan elektrostatik antara ion-ion adalah kuat. Betul lah kan, that is the nama daya. Okay, tapi you tahu sebatian PU rendah. Okay, and you tahu itu adalah sebatian covalent. So apa nama daya tu? Daya yang wujud. Yes, daya van der Waals. Okay, daya tarikan van der Waals. Van der Waals adalah lemah. Yes, correct. So this is the complete way to mention. You kena tahu apa daya-daya yang wujud. Okay, next thing, dan nama pun daya ni lemah, yang ni daya dia tinggi lagi satu, I mean kuat. So you rasa what is the reason? Yes, kalau P dia perlukan sedikit sahaja haba. Sedikit haba yang diperlukan. Okay, sedikit je haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah itu. So right completely. Untuk mengatasi daya tarikan yang lemah itu. Okay, daya tarikan yang lemah itu. Okay, saya harap you boleh dengar my voice dengan clearly. Okay, sebab surrounding saya bukan nak kata bising, but is occupied by people. Okay, next, you dah kata bahan Q ini dia punya daya tarikan elektrostatik antara ion-ion dia kuat. Okay, so apa kesan dia pada haba? Yes, correct. Banyak haba yang diperlukan. Banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang kuat itu. This is a exact way to compare. Okay, so you compare aspek yang sama. Ingat, comparison adalah antara aspek yang sama. You tak boleh compare aspek yang berbeza. Contoh, you compare takat lebur sebelah kiri, sebelah kanan pun kena compare takat lebur juga. Jangan you compare takat didik pula. Nanti kata tu benda yang takat-takat. Tak ada takat yang berbeza. Tak boleh.
Okay, macam di second one saya compare daya tarikan kan. Okay, dua-dua daya tarikan, tapi nama daya tu berlainan. That's why ini saya kata daya tarikan van der Waals. Yang Q ni saya kata elektrostatik sebab dia sebatian yang lain-lain. Faham tak? Jangan kata P pun ada van der Waals, Q pun ada van der Waals. Satu merapu. Sebab Q you yang kata sebatian ion. So when sebatian ion, dia ada daya apa? Daya tarikan elektrostatik. Sebatian ion tak ada daya tarikan van der Waals. Daya tarikan van der Waals hanya untuk apa? Untuk ikatan atau sebatian covalent. Dapat? So di manakah markah you diberi? Okey. Satu markah untuk the word covalent dieja dengan betul beserta ada perkataan sebatian. Tak ada perkataan sebatian atau you ganti dengan ikatan, salah. Okay, sebatian ion, the word ion dieja dengan betul ada perkataan sebatian. Okay, markah kedua. Okay, markah ketiga, dua-dua ni betul. Takat lebur rendah, takat lebur tinggi. Yes, dapat markah ketiga. Daya tarikan van der Waals lemah, yang ni daya tarikan elektrostatik antara ion yang kuat. Setiap satu ini membawa markah asing-asing. Kenapa? Sebab nama daya dia lain-lain. Betul tak? Ini daya tarikan van der Waals, ini daya tarikan elektrostatik. Tapi still dua-dua about daya juga. Okay, daya is the subject there. Okay, correct? So correct. That's why ni markah asing-asing. Faham? Dan this one, sedikit haba ni banyak haba. So we will see. Sedikit haba banyak haba. Okay, correct. Tapi janganlah kata sedikit haba banyak haba. Apa yang haba tu? Explain dengan lengkap. Okay, macam kami pemeriksa, kami memang akan would see first this one. Okay, sedikit haba banyak haba. Okay, konsep tu dah ada. Dan kita akan baca selebihnya. Okay, so semua betul. Okay, dapatlah markah ke-6 you. Beginilah 6 markah you diberikan kepada you. Dapat? Okay, so dah settle menjawab first 6 markah. Okay, next, cari the remaining one. Okay, the remaining marks lah kiranya. Okay, so jom jawab soalan seterusnya, which is about this one. Okay, saya bagi 5 saat. You baca soalan, saya pun nak baca soalan dan tambah page and fikirkan jawapan. Okay, so soalan dia kata jadual 10 menunjukkan nombor proton bagi unsur W, X, Y dan V. Okay, nombor proton ni 6. Okay, ni 8. Ini 10. Dan ini 12. Okay, dua unsur berbeza yang boleh membentuk sebatian P. Okay, sebatian P tadi you kata sebatian apa? Ni atas ni you kata sebatian covalent. Okay, dua unsur. So dalam 4 ni you kena pilih dua yang boleh bentuk sebatian P. Dan juga terangkan pembentukan sebatian P. Lukis susunan elektron untuk menunjukkan ikatan kimia. So this whole question nombor 2 ini pasal sebatian covalent. Yes, pandai. Okay, so you kalau faham sebatian covalent dengan betul-betul, you boleh jawab soalan ni. Okay, so you dah ada nombor proton, betul? Okay, so daripada nombor proton, apa you boleh dapatkan untuk setiap satu ni? Yes, kita nak buat pembentukan ke, nak buat susunan elektron ke, kita kena ada apa? Yes, susunan elektron atom. So yang ni first, nombor proton dia 6. So nombor bilangan elektron dia pun 6 juga. So how about susunan elektron dia? 2.4. Jangan kata you tak tahu kenapa 2.4. Sebab dia ada 6 elektron. Tapi petala, kita akan susun petala by petala kan. So petala pertama boleh berapa elektron? 2 elektron sahaja. So daripada 6 saya dah ambil 2. Tinggal berapa? 4. Masukkan petala kedua. Sebab petala kedua maksimum 8. Tak mencapai maksimum, you still boleh isi. Dah mencapai maksimum, you kena pergi kepada petala seterusnya. Ini 8X ni. So petala pertama saya letak 2. So petala kedua daripada 8 saya dah ambil 2, tinggal 6. Petala kedua maksimum boleh berapa? 8. Tapi kita ada berapa? 6. Boleh letak tak? Yes, boleh. Letak je. Okay, ni 10. Petala pertama berapa? 2. Petala kedua, yes, 8. Dah settle, dah ada 10. Ni 2. Petala kedua 8. Petala ketiga 2. So saya settle, pandai. Okay, so now saya zoom in sikit. Okay, orange lah. Saya guna warna orange. Lama saya tak guna warna orange in my explanation. Okay, so 1 dan 2. Okay, so you tahu unsur mana yang boleh bentuk sebatian P? Okay, sebatian P adalah sebatian covalent. Sebatian covalent terbentuk macam mana? Adakah sebab logam dan logam, logam dan bukan logam, ataupun bukan logam dan bukan logam? Yes, correct. Tak ada sebatian di dunia yang dua semua terdiri daripada logam. No, tak ada.
Dia either logam dan bukan logam atau bukan logam dan bukan logam. Bukan logam dengan bukan logam boleh partner, tapi logam dan logam tak boleh partner sekali. Okay, so you tahu sebatian Pu covalent. So covalent adalah bukan logam dan bukan logam. Kalau ion, logam dan bukan logam. Dapat kan? Okay, so you kat sini kena pilih yang bukan logam. Betul? Okay, cuba tengok yang mana bukan logam. Okay, yang ni dah stable dah, so Y tak boleh. Okay, V pula dia 12 dan petala kedua ada petala terakhir ada 2 elektron. So maksudnya dia kumpulan mana? Yes, kumpulan 2. Kumpulan 2 logam ke bukan logam? Yes, kumpulan 2 logam. So ni pun tak boleh. So yang tinggal adalah W dan X. Pandai. So just kata unsur W dan X. Settle lah. Inilah unsur berbeza yang boleh membentuk sebatian itu. Okay, so now you kena terangkan pembentukan sebatian P based on dua unsur yang you pilih dan lukis susunan elektron untuk menunjukkan ikatan kimia yang terbentuk. Okay, so explain one by one lah. Okay, so first thing first, you nak explain pembentukan sebatian, you kena mention pasal susunan elektron. Okay, so kata susunan elektron atom W ialah 2.4. Next, untuk atom X 2.6. Mention dulu, ni ada markah. Susunan elektron atom X ialah 2.6. Okey. Dimension yang ni baru you kata. Okey, W perlukan berapa elektron untuk jadi stable? Yes, petala kedua dia perlu terima 4 lah. Okey, perlu ada 4 lagi. Okey, bukan terima, kena ada 4 lagi. Yang ni kena ada 2 lagi, iaitu X. Okey, faham? Okey, so you kena mention lah. Atom unsur W perlukan 4 elektron, manakala atom unsur X perlukan 2 elektron. 2 elektron untuk mencapai apa? Yes, susunan elektron oktet yang stabil. Sebab kita nak petala terakhir dia 8. So you kena mention, ni kena mention completely untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, so now dah nama pun dua-dua tak boleh derma. Betul tak? Sebab dia tak ada extra, dia ada cukup-cukup je. Itu pun tak cukup sebenarnya. Okay, so dia kena buat apa? Dia kena derma ke atau share? Yes, dia kena share. Okay, pandai. Okay, so apa you akan buat? Atom W dia akan sumbangkan, yes, dia akan menyumbangkan 4 elektron, manakala setiap satu atom X menyumbang 2 elektron untuk dikongsi. Okay, macam mana nak lagi spesifik? Kejap saya tunjuk. Okay, so ni perlukan 2 saja kan? Okay, so kita cuba lukis dulu. Okay, sebelum next sentence kita cuba lukis dulu. Okay, 1, 2. Okay, so W dia adalah 2.4, betul tak? Okay, so kejap lukis properly. Okay, so ini 1 dan 2. Okay, next petala 1, 2, 3, 4. Okay, correct. Dan X pula dia adalah 2.6. Okay, so kejap ni X. Okay, 2.6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 6. Okay, so cuba tengok this one, sini pun dah ada 1, sini pun dah ada 1, betul tak? So ni kalau dah jadi gabung, ni dah jadi 2, dah stable, betul tak? So kalau let's say X ni ada this side pun sama juga, dia akan share another one, dah jadi
stable. Betul ke salah? Yes, betul. Atas pun ada satu, bawah pun ada lagi satu. Okey, nampak? Nampak ke tak? Okey, so dia akan share secara bersebelahan lah, betul lah kan? Okey, so dia akan looks like this. Okey, you cuba fahamkan Okey, dia akan look. Okey, saya bagi ayat dulu lah. Okey, yang mana you tadi kata dia perlukan 4 kan? Okey, so lepas tu dia akan buat apa? Atom W, atom unsur W menyumbangkan 4 elektron. Okey, dia akan menyumbangkan 4 elektron. Okey, menyumbangkan 4 elektron. Manakala setiap atom X menyumbangkan 2 elektron. Okey, 2 elektron untuk dikongsi. Untuk dikongsi. Okey, then barulah you akan dapat ayat keempat you, which is ayat kelima you. Satu atom X, satu atom Y, W sorry, apa pula Y aku ni pula, berkongsi 4 pasang elektron dengan 2 atom X. Okey, dengan 2 atom X membentuk sebatian WX2. Okey, kejap saya tunjukkan you. Okey, you tadi tahu W besar elektron berapa? 2.4, betul? So dia perlukan 4 elektron. So W kuasa 4. X 2.6, so dia perlukan 2. So you silangkan dulu. Okey, so you tahu W2 X4 kan? Okey, ni boleh permudahkan. You dapat WX2. So this is how my teacher teach me. So she said to me that W akan ada 1, X ada 2 kan? So W kat tengah, X akan duduk di sideways. Okey, untuk dapatkan the formula. This is how my teacher teach me lah. Okay, so apa you kena buat, macam mana faham this formula? Okay, first kita ada dua unsur, betul? Unsur W dan X. Okay, susunan W berapa? 2.6. Okay, so dia 2.4. Okay, so dia perlukan berapa elektron lagi untuk balance? Dia perlukan 4 kan? Okay, tulis kat atas ni. Okay, X ni susunan dia berapa? 2.6. Dia perlukan berapa lagi untuk balance? 2. Okay, you silangkan sekarang. So you dapat W2X4, betul? Tapi ni ada dalam sifar yang sama, faktor yang sama. So WX2. So this is the formula. Okay, this is the formula sebatian. So once you dah dapat formula sebatian macam ni, baru my teacher ask us to draw. Okay, so you tahu W ada 1, X ada 2 kan? Okay, tapi you draw dulu lah. Okay, so W first. Okay, so saya draw kat tengah. Okay, W. Okay, 1 dan juga 2. Okay, so W 2.4 maksudnya 1, 2 1, 2 3, 4. Okay, next. Dia kata XU ada 6. Betul ke salah? Yes. Okay, so dan tadi dia kata X ada 2. Betul ke tak? Yes, betul. Okay, so 1, 2. Okay, then next petala. Okay, so kejap tak berapa cantik aku lukis hari ni. Tak tahu lah, aku memang benci sikit lukis yang ni, tablet. Okay, so ni XU. Kejap, bulatan tak berapa cantik. Okay, XU. Okay, dan XU berapa? 2.6. So 1, 2. Okay, 1, 2 3, 4 5. Yes, 6. Ada 6. Okay, so ni dah ada 3, 4, 5, 6. Betul tak this side? Okay, and this side pula. Okay,
So ni pun ada 2 kan, dia kata X kan ada 2 kan. Okay, 1 okay, petala pertama dan juga petala terakhir. Okay, so now I try to cantikkan sikit lah my drawing. You nanti draw cantik-cantik sikit tau. Aku ni macam dah malas sangat, aku main draw je. Okay, so X adalah 2.4 1, 2. Okay, sorry, X adalah 2.6 1, 2, 3. Okay, kejap tak berapa cantik. Okay, again Okay, 1. Okay, 2. Okay, okay, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ini 6. Okay, so semua dah stable. So cuba tengok petala kedua untuk X dah stable tak? Kejap. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam tak kena je. Oh ya, dia ada another one extra, aku lupa. Sebelum campur yang tu kan. Yes, 6, 7, 8. Yes, correct. Okay, ni pun sama juga. Petala kedua dia dah petala W ni dah balance tak terakhir dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, balance. So this is the ikatan. So nanti you cubalah lukis properly lagi. Okay, sebab I take time nak terang one by one, sebab ni bukan whiteboard. Kalau whiteboard senang sikit nak terang. So tak apalah, you lukis cantik-cantik and you terang. Okay, pastikan terang betul-betul. Okay, is as long as you guna the formula yang saya ajar tadi, you boleh lukis dengan betul, you boleh terang dengan betul. Okay, so that's the thing lah. Menyumbangkan 4 elektron, manakala setiap satu atom X menyumbangkan 2 elektron untuk dikongsi. Yes, correct. Okay, so dah settle. Ni sumbang 2, ni sumbang 2. Okay, so dah settle menjawab soalan 9 markah ini. Okay, so di manakah markah-markah you diberi? Saya belum terangkan. Okay, mari saya terang. Okay, markah pertama, first 2 marks adalah you terang W dan X. You terang dua-dua ini, setiap satu ni dapat satu markah. Okay, so ni P1 dan P2. Okay, next. Sekejap, aku macam tak suka letak P ni. Letak 1, 2. Okay, next. Susunan setiap satu ni markah ketiga, ini markah keempat. Okay, tak berapa cantik juga dia. Ini markah keempat. Okay, then you bagi tahu ni perlukan 4 ni. Okay, ni markah ke-5. Okay, then you bagi tahu the next one ni menyumbang berapa. Ni markah ke-6, ini markah ke-7. Dan drawing yang betul, bilangan unsur yang bergabung dengan bilangan elektron yang betul setiap petala markah. Bilangan elektron yang dikongsi pun betul, another one markah. So markah ke-8 dan markah ke-9. Dapatlah 9 markah you. Faham? So this is how your 9 marks goes. So I hope you understand and be brave lah to try more questions, because it's one of the hardest questions that I ever met, because it's confusing. You tak guna formula yang saya ajar, yang dia perlukan berapa-berapa, you silang, you simplify, you memang will be confused a lot lah. Okay, so if you confused lagi, ask your teacher to explain lah. For sure she or he will explain you lagi better than me. Okay, next question. Unsur V boleh bertindak balas dengan gas klorin. Okay, V boleh bertindak balas dengan gas klorin berlebihan, membentuk sebatian V klorida. Tulis persamaan kimia. Seterusnya tentukan jisim sebatian yang terbentuk jika 4.8 gram digunakan. Okay, so unsur V tadi. Okay, unsur VU apa? Okay, 2.8. Okay, so you cuba tengok charge dia apa. Okay, yes, correct, 2 plus kan. Okay, so now wait, I write dia. Okay, B lah kat sini. Okay, so unsur V bertindak balas dengan gas klorin. Okay,
So macam mana tahu produk yang terbentuk? Okay, so V ni charge dia V2 plus sebab dia ada 2 elektron kapital terakhir. Is it senang nak terima 6 or derma 2? Yes, derma 2 lah senang sebab small number. So dia derma, dia jadi positif. Okay, then silang charge VCl2, correct? Yes, okay. But basically kalau lagi pandai you boleh tahu dah 12 ni nombor proton untuk unsur apa? Yes, magnesium. So you boleh je kata magnesium. Charge dia Mg2+. So betul jugalah at the same time. Okay, tu satu. Okay, now sekarang cuba tengok persamaan you balance tak? Yes, balance. Okay, memang balance. So dapatlah satu markah. Okay, next. Dia kata you ada 4.8 gram unsur V. Betul tak? So G-same dia adalah 4.8 gram. Okay, correct. Dan juga dia tanya apa? G-same sebatian yang terbentuk. So dia tanya G-same yang ni. So the issue is between V and VCl2, correct? Okay, so cubalah cari bilangan mol untuk V. Okay, so dia kata V punya G-same atom relatif 24, correct? So G-same molar dia 24 gram per mol. Okay, so 4.8 bahagi 24 gram per mol. Sebab ni konsep G-same bahagi G-same molar. Ni dia bagi G-same atom relatif. Apa beza G-same atom relatif dengan G-same molar? Just G-same molar ada unit gram per mol. Itu saja. Nombor depan still sama. So tekan calculator, you dapat 0.2 mol. Betul tak? Mol V. Okay, ini apa yang ada kat lab. Okay, lepas tu kena buat apa? Yes, kena buat apa? Nisbah mol. So nisbah mol you macam mana? Ada dua ayat, betul? Okay, ayat pertama berlandaskan persamaan U, persamaan kimia U. Okay, so 1 mol V bernisbah dengan 1 mol VCl2. Okay, betul. Okay, V ada berapa mol sekarang? 0.2 mol. So VCl2 you berapa? Sama juga 0.2 mol. You darab silang lah. So 0.2 mol VCl2. Okay, dia minta apa? Dia nak G-same VCl2, correct? Okay, kira lah. Okay, so G-same simply sama dengan bilangan mol darab G-same molar. Just guna this formula saja. Tak apalah, aku tulis dulu the formula. Nanti tu pun ada yang kata tak nampak, tak terang. Okay, bilangan mol sama dengan G-same per G-same molar. Okay, so you nak cari G-same. So you darab lah bilangan mol dengan G-same molar. Betul tak? Normal mathematics. So 0.2 mol darab G-same molar. Okay, VCl2. So V berapa? 24. Cl2. So Cl ada 2. Okay, so 2 darab 35.5, which is 71. I rasa yang untuk yang belakang tu. Okay, tak apalah, malas tempat mental calculation. So you darab-darab and you tahu mol dengan mol boleh cancel atas bawah. So jawapan akhir you adalah yes, 19.5 gram. 19 gram lah, that's your final answer. So this is your complete calculation untuk soalan B. It's just a matter of you tahu ke tak tahu guna the konsep yang ada kat sini. Okay, ramai salah pada formula ion V sebab diorang ingat V12 ni what is the problem? Okay, the problem is dia ada dua kan, so dia akan derma dua ni, betul? So dia jadi V2 plus, understand? Okay, saya harap you faham lah benda tu. Then that's all normal calculation. You guna satu je formula in this case. You guna formula G-same. Sebab this soalan nak faham, nak test you sama ada you faham tak that from nombor proton you boleh extract out the charge dia satu. Dan you faham tak which formula kena guna when you dapat G-same. Dan you faham tak cara nak buat nisbah mol. Dan you faham tak cara nak manipulate the formula G-same untuk dapatkan G-same lah. Kalau let's say dia dah bagi bilangan mol dan juga G-same molar. So itu je soalan ni now. So you pun dah fulfill all of these things. So you're correct lah. Okay, so harap you dapat the 5, 9. Atas 9 tu a bit challenging lah. Bawah 5 ni senang dan sini 6 ni senang. Ni pun dapat 11 markah. Sini kalau you dapat at least 5, 6 pun dah jadi, dah dapat very highest, very good marks dah. Okay, so keep it up and all the very best for your exams. So done bincang semua soalan Terengganu, set Terengganu I have done. So please pray for me so that I boleh siapkan soalan MRSM dan SVP secepat mungkin. So you got more time to revision lah. So all the best and keep supporting our channel. And sila lah bagi yang nak thank saya tu, share lah the video kat ramai lagi.
Okay, nak support ke, nak thank saya ke boleh, atau ada yang join kelas tuition saya pun boleh juga. Okay, it will be very helpful for you as well. So that's all from me, and bye bye. Oh ya, sesiapa nak skema jawapan, skema jawapan pula, jawapan bertulis saya, dia boleh tengok channel TikTok saya. Saya akan upload kat sana. Okay, saya tak boleh bagi skema jawapan tu sebab saya bukan ada skema jawapan original pun. Yang saya dapat tu sebab takut jadi isu. So better you belajar dulu, and it's better to learn first then refer the answer scheme. Okay, itu sahaja daripada saya. Bye bye.